up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto. So ini aku nak bincang macam mana kalau God NL, si pengguna buah devil type Logia Gorogoronomi, yakni buah devil kilat, menentang salah satu Admiral Marine Kizaru, si pengguna buah devil Pika Pika Nomi, iaitu jenis buah devil Logia cahaya. Jadi aku akan bahaskan siapa yang akan menang dalam perlawanan diorang dengan membuat beberapa analisis berdasarkan beberapa kriteria. Antaranya macam power, speed, durability, haki, devil fruit, fighting style, intelligence. Tapi sebelum itu, di kesempatan ini aku nak mengucapkan selamat hari jadi kepada one of my editor, my brother Zaki. Happy birthday brother. Semoga panjang umur, dipermurahkan segala urusan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Dan ribuan terima kasih for all your service all this while my brother. Happy birthday Zaki. Okay, let's proceed with the content. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku, jangan lupa untuk subscribe dan menekan bell notification button supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Follow Facebook dan Instagram Kimis Coverto supaya korang dapat mengikuti perkembangan terkini dari Kimis Coverto. Join grup Telegram Coverto Fleet supaya aku dapat wish birthday korang every month. Hantarkan video-video teori atau fakta-fakta berkenaan One Piece ke Gmail kimiscoverto@gmail.com. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime, PM WhatsApp di nombor tertera. Sekiranya korang berminat untuk sertai segmen support Nakama First terbaru dan terkini, follow TikTok Kimis Coverto supaya korang dapat mendengar teori-teori dan fakta-fakta pendek dari aku. Subscribe channel Coverto Gaming, channel terbaru dari aku. Ayo kita jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys, Okey, aku akan mulakan kriteria yang pertama adalah kelajuan, which is speed. Seperti yang kita semua tahu, yang Enel dan Kizaru ni merupakan antara watak yang paling laju dalam dunia One Piece. The speed of light and the speed of lightning. Lightning McQueen. Jadi pertama sekali kita mesti tahu yang apa yang jadi dalam One Piece ni tak sama dengan dunia betul. Kalau ikutkan, Kizaru adalah cahaya, mestilah laju gila. Tapi relax je Marco, seekor burung boleh kejar cahaya. Nampak kan ketidaklogikan dia kat situ. Lepas tu lagi satu, kalau kita samakan dunia One Piece dengan dunia betul, jadi dalam kriteria ni memang Kizaru menang. Sebab kelajuan kilat ni 1/3 daripada kelajuan cahaya. Memang mengah nak kejar yop. So sekarang ni aku nak bahaskan berdasarkan apa yang dorang dah tunjuk. So kalau kita boleh lihat, Kizaru ni memang laju kan. Kejap je dia kejar Worst Generation dekat Sabaudi hari tu dan kalahkan semua. Compare pula dengan si Enel ni, dia kalah dengan Luffy. Waktu tu Luffy tak adalah laju sangat pun. Luffy tak guna pun lagi gear second. So senang cerita untuk kriteria ni, kriteria speed ni, Kizaru ada advantage-nya. Ni just pandangan aku je lah tentang speed of light and speed of lightning ni. Alright, now kita nak discuss pula dari segi devil fruit. Sekarang ni kalau ikut jenis buah devil cahaya ni, seperti yang kita tahu yang cahaya ni pergerakan dia terbatas sikit. Sebab cahaya ni dia bergerak dalam garisan yang lurus. So maksudnya Kizaru ni dia bergerak straight je lah. Kalau dia nak tukar arah, dia boleh tukar dengan ada pantulan ataupun pembiasan. Okay, jom flashback waktu Sabaudi arc time Kizaru ni lawan dengan Apo. Waktu dia nak kejar Apo tu kan, dia jalan straight je. Lepas tu dia nak tukar arah, dia buat teknik cermin tu. Compare pula dengan Enel ni yang boleh bertukar jadi kilat. So bila dia tukar jadi kilat ni, dia boleh serang dengan kejar dari pelbagai arah walaupun bukan pada straight line. Enel dapat curve sesuka hati dia. Walaupun tak selaju cahaya, tapi arah untuk dia capai target dia lebih mudah dan tepat. Senang cerita lah, Enel ni dia lebih senang dan bebas untuk bergerak. So untuk kategori ni advantage kepada Enel. Alright, next kita nak bercerita pula tentang kekuatan, power. Okey, aku akan mulakan dengan Kizaru. Power Kizaru ni, dia akan serang musuh dia dengan serangan yang dihasilkan melalui kelajuan cahaya. So bila dia attack orang tu, serangan dia tu akan pergi laju beserta dengan tahap kemusnahan yang tinggi. Tengok time dia nak attack Kapla Rorojoro hari tu. Sikit lagi nak hancur kepala Zoro tu. Nasib baik relik sepak, habis hancur pokok groove kat situ. Betapa dahsyatnya kekuatan Kizaru ni. Berbanding dengan Enel ni pula, dia akan serang orang tu dengan gunakan kuasa kilat dia yang boleh mencecah sampai 200 juta volt. Lepas tu kekuatan kilat Enel ni pula boleh hancurkan sebahagian dari pulau Skypiea tu. Kalau ikutkan, dia boleh je hancurkan keseluruhan Skypiea tu. Nasib baik ada Monkey Chan kita. So memang tidak diragukan lagi power atau kekuatan dari
Enel ni lebih hebat dari Kizaru. Okey, soalan seterusnya. Dah macam Ustaz Zaidrus pula. Alright, untuk berikutnya adalah berkenaan ketahanan badan. Okey, untuk ketahanan badan ni memang tak payah cerita lah. Memang ketahanan badan Enel ni memang sangat lemah. Mungkin sebab dia fikir tak ada orang boleh sentuh dia kot. Sebab tu dia macam kurangkan ketahanan badan dia. Dan throughout One Piece siri pun kita boleh tengok kebanyakan pengguna Logia ni, diorang ni macam riak banyak lah. Tak macam Zoan dengan Paramisia. Dan berkemungkinan juga si Enel ni dia fikir, satu, dia adalah dewa tertinggi kan, so tak ada siapa boleh kalahkan dia. Kedua, pasal dia fikir yang dia mempunyai kekuatan ataupun kuasa terkuat di Skypiea, so tak ada siapa boleh challenge dia. Ketiga, itulah pasal Devil Fruit Logia ni, yang mana untuk mengalahkan dia, seseorang tu perlu memiliki haki. Tengoklah, dia boleh kalah dengan Luffy. Dah lah waktu tu Luffy tak ada haki, tak payah cerita haki lah. Gear second pun tak ada lagi, muntah darah dia kena bantai dengan Luffy. Aku rasa kalau time tu Luffy tumbuk Kizaru, dia rasa geli-geli je kot. Tengoklah Kizaru relax je, boleh one on one dengan legendaris Lanun, The Dark King Rayleigh. So memang jelaslah kat sini yang ketahanan badan Enel ni lebih lemah dari Kizaru. Alright, perbandingan seterusnya adalah dari segi perbezaan haki atau penguasaan haki. Okey, untuk haki ni pula aku nak start dengan Enel dulu. Okey, Enel ni dia dah mahir dengan Kenbun Shoku Haki yang penduduk langit gelarnya sebagai mantra. Aku rasa Enel punya tahap Kenbun Shoku Haki ni rendah sikit kot dari Rayleigh. Macam Rayleigh ni kan dia boleh tahu berapa ekor binatang dekat Rukaina Island tu dengan usap janggut dia je. Tapi Enel ni pula dia siap boleh tahu apa orang tu cakap, dan dia boleh tahu kalau orang tu mengata dia. Tapi sebab apa aku cakap Kenbun Shoku Enel ni rendah sikit dari Rayleigh? Sebab Rayleigh ni bukan boleh tahu berapa ekor binatang je, dia siap boleh tahu sekilas apa yang jadi pada masa lampau. Okey, kita flashback lagi Sabaody. Rayleigh usap janggut dia, dia dah tahu dah apa yang jadi dekat Hachi. Awesome kan Rayleigh ni? Macam Katakuri dengan Luffy boleh tahu sekilas masa depan, Rayleigh ni pula terbalik, dia boleh tahu sekilas masa lalu. Okey, compare Enel dengan Kizaru ni. Kizaru ni ada dua lengkap haki untuk orang biasa, iaitu Busoshoku Haki dengan Kenbun Shoku Haki. Aku rasa Busoshoku Haki Kizaru ni aku rasa dah advance kot. Tengok dia dengan megahnya berganding bahu dengan rakan Admiral dia tahan serangan daripada Whitebeard. Okey, kalau kita bandingkan tahap haki kedua, dua karakter ni memang sangat terang dan bersuluh lah, diungguli oleh Kizaru. Alright, next kita nak bercerita tentang fighting style pula. Seperti yang kita tahu, cara Enel ni lawan memang dia bergantung 100% pada buah devil dia. Semua serangan dia memang bergantung pada serangan elektrik. Senang cerita, dia boleh attack jarak jauh je. No, I mean kemampuan utama dia adalah long range attack, but when it comes to close combat, that's when we can see his weakness. Cuma untuk Kizaru ni pula, cara dia lawan ni pelbagai. Dia boleh attack jarak jauh, dia boleh attack jarak dekat, dia boleh guna pedang cahaya, dan dia juga boleh berlawan dengan menggunakan kaki. Dan Kizaru ni juga, kalau korang perasan, aku ada masukkan dia juga dalam list top 10 petarung kaki. So lagi sekali kemenangan berpihak kepada si monyet kuning. Alright, last but not least, perbandingan dari segi intelligent. Kalau main game biasanya hero intel ni banyak mana kan. Okey, yang terakhir ialah tahap kepandaian. Tahap intelligence Enel ni memang dia dah tunjuk yang dia dah boleh bina satu bahtera yang boleh bergerak di atas udara dengan menggunakan kuasa kilat dia. Tu berdasarkan apa yang dia cipta. No, I mean penduduk Skypiea ciptakan berdasarkan arahan dia. Dan kalau kepandaian dalam bertarung pula, aku rasa boleh tahan lah. Dia dah tahu yang dia tak boleh kalahkan Luffy. Dia lengahkan Luffy dengan menyalutkan emas dekat tangan Luffy. So benda tu telah menyusahkan Luffy untuk beat Enel ni. Okey, untuk Kizaru pula, dia ni aku pun tak tahu lah cakap. Macam lurus bendul pun ada, tapi tak tahulah, mungkin tak ditunjukkan lagi kot. Ada teori cakap yang dia ni Dr. Vegapunk. No, aku pun tak tahulah macam mana nak komen on that thought. Cuma apa yang pasti, Kizaru ni adalah seorang admiral kerajaan kan, dan for sure untuk menjawat jawatan sebagai seorang admiral ni, strength sahaja tidak mencukupi kalau tak ada kecerdikan. Yalah, kalau kita tengok cerita siri anime Naruto pun, sebelum nak capai tahap Hokage tu ada macam-macam, banyak gila jenis ujian nak kena lepas kan. So maybe macam itulah juga seseorang marine dalam One Piece. Sebelum nak sarung mantel seorang admiral, dia juga perlu lalui beberapa ujian. Cuma perkara tu tak di-highlightkan. Mungkin cuma berdasarkan apa yang dah ditunjukkan dalam One Piece, nampak macam Kizaru ni nyantai-nyantai je, dan kebanyakan arahan dan strategi masa, yalah kalau kita tengok dekat peperangan Marineford dulu, Akainu yang aturkan. So untuk intelligence ni aku rasa mungkin Enel lebih dari Kizaru. Siapa
Support Nakama First. Dalam segmen SNF hari ini aku bawakan kepada anda IG Shop Alpha_Store 2.0. Alpha_Store menawarkan kepada kita baju-baju One Piece yang berharga hanya RM65 sahaja untuk sehelai. Tapi sekarang ni dia tengah launch promo combo di mana setiap pembelian 2 baju bernilai RM100 sahaja. Baju dia orang ni memang original dan under license. Selain daripada baju One Piece, Alpha_Store ni juga ada menawarkan baju Islamic fashion. Dan untuk baju ni juga diorang ada menyediakan promosi pecah kepala, brother, which is 3 helai hanya RM100 saja. Great offer ni, gang. Jom aku belanja sikit. For more information, korang boleh klik link IG doang yang aku sediakan di bawah. Anda diberhentikan kerja sebab COVID-19? Tak ada masa bersama keluarga and pernah menjadi ejen takaful atau unit trust? Berita baik untuk anda. AIA Elite Academy akan merealisasikan impian anda. Mereka menawarkan bonus up to 3,000 hingga 9,000 ringgit sebulan dan trip percuma setiap tahun. Dan mereka juga menawarkan promosi hibah serendah RM28 sahaja sebulan dengan pelindungan-pelindungan seperti berikut. Jadi jangan ketinggalan peluang menarik ini untuk membuat duit dari rumah dan mendapatkan perlindungan super murah ini. Link are provided in the description down below. Okey, berdasarkan kriteria yang aku dah bincangkan tadi, yang Kizaru ni ada 4 kelebihan, iaitu dalam kelajuan, ketahanan badan dia, tahap penggunaan haki dia, dan yang terakhir adalah skill pertarungan dia. Berbanding dengan Enel ni, dia ada 3 kelebihan, iaitu dalam jenis Devil Fruit dia, kekuatan dia dan tahap kepandaian dia. Jadi total Kizaru 4, Enel 3. Jadi aku ucapkan tahniah kepada Admiral Marine Kizaru sebab memenangi pertandingan ini. Cuma it is for me je lah. Mungkin korang ada pendapat korang ke, sila drop di ruangan komen kat bawah. Okay, so gang, that's all I have untuk perkongsian kali ni. And before I end, sedikit renungan. Kita ada macam-macam keinginan dan keinginan ini tak pernah berhenti. Tapi sebenarnya Allah beri apa yang paling baik dalam hidup kita. Sebab itu kita kena yakin apa yang Allah berikan itu yang terbaik dalam hidup kita. Tapi kita suka salah sangka. Kita tak fikir ketentuan Allah adalah yang terbaik. Kita cuma fikir apa yang kita nak adalah yang terbaik. Kita kena belajar beriman kepada qada dan qadar. Kehidupan ini dia macam roda. Ada masa kita ke atas dan ada masa kita di bawah. Kita jangan sombong dan lupa diri, sebab yang bagi kita naik sekejap itu pun Allah. Masa kat bawah juga kita jangan rasa sedih dan putus asa. Jangan pernah putus asa daripada rahmat Allah. Orang yang beriman setiap hari dia hidup, dia semakin mengharapkan keampunan daripada Allah. Apa keinginan kita? Tiada siapa yang boleh beri melainkan Allah. Untuk hidup kita jadi berkat, rezeki kita jadi baik, kita mesti mula dengan pagi. Pagi sekurang-kurangnya 2 rakaat tahajud, sembahyang subuh berjemaah dengan beristighfar. Allah sempurnakan kerja-kerja kita. Allah sempurnakan rezeki kita. Dengan istighfar, Allah maafkan kita. Untuk Allah Subhanahu Wa Taala murahkan dan berkatkan rezeki kita. Kita berusaha jaga solat sunat duha sebagai tanda syukur. Bila kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat. Ramai orang kejar rezeki siang malam, tapi rezeki dia mungkin banyak tapi tak tenang dan tak bahagia. Jadi makin tak cukup sebab dahi dia tak sujud kepada Allah. Jadi bersyukurlah. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi